Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Bayangkan seorang ibu yang berusia 65 tahun terpaksa memandikan jenazah anaknya yang dibunuh oleh menantunya sehinggakan doktor menyatakan tidak pernah melihat kecederaan sebegitu dahsyat pada tubuh seorang wanita. Itulah yang dialami ibu malang tersebut sehinggakan apabila dia menutup mata, dia masih teringat wajah dan keadaan badan arwah anaknya yang penuh dengan lebam-lebam akibat dipukul bertubi-tubi oleh menantunya. Sejak dari kejadian itu, sungguh sukar ibu malang itu untuk mengharungi hari yang mendatang tanpa dapat melupakan apa yang telah terjadi kepada anaknya. Menurut seorang lagi anak ibu tersebut yang merupakan kakak kepada mangsa, sejak kejadian itu berlaku, ibunya sering menangis. Ibunya juga mengalami tekanan dan kemurungan sehingga terpaksa berjumpa dengan doktor psikiatri dan diberikan ubat. Pembunuhan arwah memberi impak yang begitu besar kepada kesihatan mental, emosi dan kehidupan seharian ibunya. Menurut wanita berusia 41 tahun itu, dia turut berasa kesal dan menyalahkan diri sendiri kerana tidak dapat menyelamatkan adiknya itu, memandangkan kejadian keganasan rumah tangga adiknya telah berulang kali berlaku sejak 2003 dan sekurang-kurangnya 10 laporan polis telah dibuat. Lalu apa yang telah berlaku kepada mangsa? Ini adalah kisahnya. Mangsa Nur Hidayah Abdul Ghani berusia 29 tahun, seorang keranik perakaunan yang ketika kejadian sedang dalam proses penceraian maut dibunuh suaminya sendiri selepas bertengkar di rumahnya di Kampung Petaling Bahagia di Jalan Puchong pada 17 Mei 2013. Mangsa sebelum itu telah bergaduh dengan suaminya yang berusia 39 tahun dan punca pertengkaran disebabkan suspek mahu kembali semula ke pangkuan isterinya. Mangsa telah memfailkan penceraian di Mahkamah Syariah pada Februari 2013 dan mereka telah tinggal berasingan sejak dari itu. Pada hari kejadian, dipercayai mangsa enggan berbaik semula dengan suspek dan tindakannya itu menyebabkan dia dipukul sehingga tidak sedarkan diri. Suspek yang terkejut apabila mangsa tidak sedarkan diri telah meminta bantuan adiknya untuk menghantarnya ke PPUM. Setelah menghantar mangsa, suspek yang bekerja sebagai tukang masak di sebuah restoran dikatakan segera melarikan diri kerana bimbang ditangkap polis. Adik suspek kemudian telah menghubungi keluarga mangsa bagi memaklumkan kejadian tersebut. Ibu dan kakak mangsa bergegas ke PPUM sejurus dimaklumkan oleh adik suspek. Namun sejurus tiba di wad kecemasan, kedua-duanya dimaklumkan oleh doktor bahawa mangsa sudah pun meninggal dunia. Mendapat tahu apa yang telah berlaku kepada adiknya, kakak mangsa bergegas membuat laporan kepada pihak polis. Siasatan awal pihak polis mendapati terdapat banyak kesan lebam pada badan mangsa dipercayai akibat dipukul. Pasangan itu yang sudah berumah tangga sejak 11 tahun dan dikurniakan 4 orang anak itu dipercayai bergaduh kerana suspek enggan menceraikan isterinya. Dalam proses penceraian, pasangan itu tidak lagi tinggal bersama dan mangsa dikatakan tinggal di rumah ibunya di projek perumahan rakyat Muhibah di Jalan Kelang Lama. Hasil temu bual bersama keluarga mangsa mendapati ini bukanlah kali pertama terjadi kepada mangsa dan mangsa pernah diugut oleh suspek beberapa kali sebelum ini, termasuk ugutan bunuh setiap kali mangsa melarikan diri apabila berlaku pertengkaran. Suspek seorang yang panas baran dan adiknya sering dipukul sepanjang 11 tahun berkahwin. Mangsa sebelum ini melarikan diri ke rumah ibunya kerana tidak tahan dipukul. Malah beberapa hari sebelum kejadian, dia tinggal di sebuah hotel kerana sering diekori oleh suspek. Menurut kawan mangsa pula, mangsa telah keluar bersama suspek pada malam 15 Mei 2013. Sejak dari itu, mangsa tidak dapat dihubungi oleh sesiapa sehinggalah keluarga mangsa dihubungi oleh adik suspek pada malam mangsa dihantar ke hospital. Pakar patologi mendapati banyak kesan kecederaan di muka, kepala dan badan mangsa akibat dipukul dengan objek tumpul sehingga beliau tidak dapat membayangkan kesakitan yang ditanggung oleh mangsa akibat perbuatan suspek. Suspek kemudian telah didakwa di mahkamah atas tuduhan membunuh mangsa antara pukul 9 malam 15 Mei 2013 dan pukul 9 malam 17 Mei 2013. Suspek yang juga mempunyai perniagaan pelupusan sampah dan diwakili peguam bela Mahathir Mohamad menghadapi tuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori. Pada 20 Januari 2017, suspek dihukum gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Hakim Datuk Emilia T. Hong Giok menjatuhkan hukuman itu terhadap Jamaluddin Ali selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Keterangan suspek termasuk berkaitan isu alibi dan dakwaannya yang hanya menampar dan menendang mangsa 2 kali dan bahawa terdapat individu lain yang membelasah isterinya pada hari kejadian adalah penafian semata
semata-mata. Malah keterangan saksi-saksi termasuk rakan suspek turut menyatakan bahawa suspek sendiri memukul mangsa bertubi-tubi menggunakan batang penyapu, joran dan kasut. Selain keterangan anak perempuan suspek yang berusia 10 tahun yang menyaksikan ibunya dipukul oleh bapanya. Mahkamah Rayuan kemudian turut mengekalkan hukuman sama pada 26 Mei 2020 apabila suspek membuat permohonan rayuan bagi mengetepikan hukuman gantung yang disabitkan. Malangnya, pada 24 November 2021, suspek bernasib baik apabila terlepas hukuman tali gantung selepas Mahkamah Persekutuan menjatuhkan hukuman penjara 25 tahun ke atasnya kerana membunuh tanpa niat. Keputusan sebulat suara itu dibuat panel 3 hakim selepas menggantikan pertuduhan membunuh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan gantung sampai mati kepada membunuh tanpa niat mengikut Seksyen 304 A Kanun Keseksaan, iaitu penjara maksimum 30 tahun dan denda. Semoga suspek bertaubat dengan kesalahan besarnya ini dan berubah ke arah lebih baik kerana dikhawatiri ada insan lain pula yang akan menerima nasib yang sama seperti mangsa. Takziah diucapkan kepada keluarga mangsa. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Nur Hidayah Abdul Ghani. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.